Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube Cikgu Suhaimi, Matematik bersama Cikgu Suhaimi. Sekolah rendah di sini bermula. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak-anak muridku, anak-anak murid cemerlang dalam subjek matematik, anak-anak murid yang soleh dan soleha, anak-anak murid yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid. Pertama sekali cikgu nak minta izin lah. Cikgu rakam apa yang kita belajar malam ni, kelas ulang kaji ni dan cikgu akan masukkan dalam YouTube, boleh ke? Boleh cikgu. Jadi awak tak payah onkan gambar lah gambar awak tak payah onkan dan sebagainya lah. Tapi cikgu minta izin jugalah nak masuk dalam YouTube supaya nanti anak-anak murid cikgu ataupun awak sendiri ataupun kawan-kawan kita yang lain akan tonton sebagai ulang kaji lah. Okey, kelas malam ni kelas santai je. Okey, bukan kelas wajib pun, bukan PDPR So malam ni kita nak ulang kaji tajuk nisbah tajuk nisbah. Okey, tajuk nisbah ni awak mula belajar di tahun 4 tahun lepas. Tapi cikgu sendiri pun tahun lepas ialah pandemik COVID-19, kelam kelibut kita belajar kan, cuti tamat sekolah, cuti yang panjang dan sebagainya. Okey, jadi cikgu nak buat ulang kaji untuk tajuk nisbah ni sebelum kita masuk yang nisbah tahun 5. Okey, dia kena belajar nisbah yang tahun 4 dululah. Okey, baik, jom kita tengok. Jangan awak tengok yang kat bawah tu matematik tahun 5 tau. Yang ini PowerPoint KSSR yang pertama. Awak adalah batch yang kedua tau. Awak KSSR saya makan. Yang ini KSSR yang mula-mula, yang biasa tu. Dulu tahun ni dekat tahun 5 baru jumpa. Okey, tapi sekarang tajuk ni dah turun dekat tahun 4. Okey, tahun buku teks tahun 4. Okey, tahun 5 jumpa lagi nisbah tapi kemahiran dia lain. Okey. Jadi cikgu nak ulang baliklah tajuk ni. Okey, nisbah apa tajuk ni kita tengok dulu Okey. So, nisbah tu maksudnya apa? Nisbah bermaksud perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey, ingat tu. Banding antara dua kuantiti, okey, kita bandingkan dua kuantiti yang unit dia mesti sama. Kalau sebelah sini kg, sebelah sini pun kita kena jadikan kg. Contohlah sebelah sini, sebelah kiri liter, sebelah kanan ml. Kita kena tukarkan ml tu jadi liter ataupun liter tu jadi ml. Kiri kanan mesti unit yang sama. Itu penerangan ringkas dululah. Nanti cikgu akan terangkan lagi lah macam mana nak samakan unit tu. Okey, baik. Contohnya ni nisbah, pemahaman nisbah yang mudah. Okey, gambar lembu dengan gambar kambing. Esok cikgu nak makan sup kambing dekat Serun 3. Okey, baik. So apakah nisbah bilangan lembu kepada bilangan kambing? Okey. So nisbah lembu kepada kambing. Jadi dia nak bilangan lembu dulu. So kita ada 1 ekor lembu kepada 4 ekor kambing dinyatakan sebagai nisbah 1 kepada 4. Itu cara sebutan nisbah yang betul. Ada murid sebut kat cikgu, cikgu 1 nisbah 4. Itu salah. Okey, cara penulisan nisbah dalam perkataan yang betul tu yang awak boleh baca tu. Nisbah 1 kepada 4. Okey, kalau ditulis dalam perkataan 1.2 bertindih 4. Boleh nampak murid-murid? Boleh. Cara penulisan yang betul sama ada dalam perkataan ataupun dalam angka. Itu cara penulisan yang betul. Baik, kita tengok seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan bilangan mangkuk yang didapati dalam rumah Aisyah. Nyatakan nisbah bilangan mangkuk biru kepada bilangan mangkuk hijau. Jom kita teroka dulu. Okey, itu bilangan mangkuk biru dan hijau. Baik. Mangkuk biru kepada mangkuk hijau. Nisbah mangkuk biru kepada mangkuk hijau. Itu soalan minta pada kita. Okey. So, ada 5 biji dan 20 biji. Okey? Boleh nampak? Betul tak? Biru ada 5, hijau ada 20. Betul tak? Betul. Dia kena permudahkan. Kalau nisbah itu boleh dipermudahkan, maka 5 darab 1, 5. 5 darab 5 darab 4. So, kita boleh potong, kita mancungkan. Betul? Betul. Maka menjadi nisbah 1 kepada 4. Siapa berusin tu? Okey, baik. Dan nisbah mesti ditulis tanpa unit. Okey. Cikgu, tadi cikgu ada sebut unit yang sama. Unit yang sama dalam cerita ni dia gunakan unit biji sebab cerita pasal mangkuk. Tak bolehlah guna segugus mangkuk.
Okey, tak bolehlah sesikat mangkuk. Itu lain. Okey, yang unit digunakan dalam ni biji, maka kawan sebelah dia pun biji lah. Okey, tapi bila dah nak tulis dalam nisbah, tidak boleh ditulis dengan unit. So, yang kita masukkan tadi kita tulis itu saja. Nisbah 1/4. Jelas murid-murid? Jelas. Ada apa nak tanya cakap ni? Jelas. Ada apa ada satu apa nak tanya? Ramai malam ni lebih kurang 18 orang kita malam ni. Semalam tahun 4 ingatkan cikgu dah ramai, tahun 5 lagi ramai malam ni. Hebat tahun 5. Tahniah. Okey, jadi nisbah bilangan mangkuk kepada bilangan mangkuk hijau ialah nisbah 1/4. Boleh murid-murid? Boleh. Mudah je nisbah ni. Boleh. Okey, ini dia. Cikgu nak bagi contoh penyelesaian masalah melibatkan nisbah. Soalan nisbah ni, walaupun UPSR dah tak ada, tak apalah. Okey, kalau soalan nisbah ni favorite dalam UPSR walaupun jarang sebenarnya dia keluar, tapi kalau kita cikgu dulu buat soalan dengan anak-anak murid cikgu, kita orang suka sangat soalan nisbah kalau dalam penyelesaian masalah. Ni contoh soalan dia lah. Nisbah bilangan murid, bagaimana nisbah digunakan dalam soalan penyelesaian masalah. Ni contoh dia. Nisbah bilangan murid lelaki kepada murid perempuan ialah nisbah 1/5. Apa maksud dia tu? Bila ada satu murid lelaki, akan ada 5 murid perempuan. Jadi kalau cikgu ada 2 orang murid lelaki, murid perempuan jadi berapa? 10. 10, pandai. Kalau katalah ada 3 orang murid lelaki, maka murid perempuan ketika itu akan jadi 15. 15. Boleh nampak tak murid-murid? Boleh. Kalau cikgu ada 4 orang murid lelaki ketika itu, murid perempuan akan jadi berapa? 20. Itulah nisbah. Okey, sekarang dia kata jika bilangan murid lelaki ada 12 orang, berapa orang murid perempuan ketika itu? Sebenarnya nisbah 1/5 itu tadi dia dah mansuhkan. Boleh faham tak? Dia dah mansuhkan 1/5 tu. Jadi sekarang 12 murid lelaki, maka kita tukarkan 1 tu jadi 12, 5 tu akan jadi berapa? Itu cerita dia. Nisbah ini adalah perbandingan antara dua kuantiti. Kalau dia dah dimansuhkan, dia akan jadi kecil lah. Macam contoh tadi, mangkuk tadi kan, 1/4. Asalnya dia ada 5 dan dia ada 20. Contoh dalam penyelesaian masalah ni, nisbah 1/5. Bila satu orang murid lelaki, akan ada 5 orang murid perempuan. Tapi sekarang dia kata kalau ada 12 orang murid lelaki, berapa murid perempuan? Maksudnya macam mana tu? Sekarang kita adakan 12 murid lelaki. So berapa murid perempuan ketika itu? Jom kita tengok macam mana dia selesaikan. Okey, lelaki perempuan nisbah 1/5. Maksudnya dia telah mansuhkan dia dah telah kecilkan nisbah ni. Jadi dia kata jumlah murid lelaki 12 orang. Berapa murid perempuan? Betul tak? Yang dicari jumlah murid perempuan, betul? So kita guna teknik darab. Okey, tengok teknik darab ni. Okey, laki kepada perempuan nisbah 1/5. Okey, 1 darab 12 betul tak jadi 12? Betul. Sebab apa kita darabkan dengan 12? Betul. Sebab apa kita darab dengan 12? Cikgu nak tengok ada tak sesiapa? Sebab 12 lelaki. Ya, Tania, betul. Sebab kita nak jadikan dia 12 orang lelaki. Soalan yang tanya kita tadi, kalau ketika ini ada 12 orang lelaki, berapa orang murid perempuan pula? Sebab itu satu yang atas ni kita darabkan dengan 12 sebab kita nak jadikan 12 murid lelaki. Okey, so bila kita darabkan 12, 5 juga kita darabkan dengan 12. Kita darabkan dengan nombor yang sama. Maka maksudnya sekarang ada berapa murid perempuan? 60. Boleh murid-murid? Boleh. Cikgu test murid-murid. Nisbah 1/5. Ketika ini murid lelaki ada 6 orang. Berapa murid perempuan? 30. Ya, macam mana dapat? 1 darab 6. 6 betul? Betul. Maka nak carikan soalan ni 5 darab 6. dapat berapa? 30. Itulah penggunaan konsep nisbah dalam penyelesaian masalah. Okey? Tapi untuk tahun 4 yang tahun lepas kalau awak belajar, dia tak ada penyelesaian masalah. Dia yang macam ni tadi je, yang mangkuk tu je. Dapat selesaikan nisbah 1/4 dah. Sampai situ je. Yang ini cikgu saja kongsikan kepada murid-murid. Baik, jelas? Jelas. Untuk ulang kaji kita malam ini. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni tajuk nisbah? Tak ada. Mudah kan tajuk nisbah ni kan?
Mudah. Okey, selepas tajuk nisbah, okey, murid-murid pada tahun lepas dalam buku teks tahun 4, apa tajuk selepas tajuk nisbah? Siapa ingat? Tajuk apa selepas tajuk nisbah? Kadaran. Tajuk ini pun Cikgu Saimi tak sempat ajar. Betul tak murid tahun 5? Kan? Kita okey, Waalaikumsalam Ain, tak apa Ain. Okey. Ain jangan risau. SK Melemang nanti cikgu akan ajar lagi, okey? Ini kelas ni sekadar ulang kaji saja yang topik tahun lepas kita cuti sekejap sekolah, cuti lama kan. Masa tu pun kita Google Meet pun tak mahir lagi, internet pun tak stabil ni internet dah stabil lah. Cikgu nak gantikan lah masa yang terlepas untuk tanggungjawab cikgu ajar pada awak ni, terlepas cikgu nak gantikan semula lah. Okey, tapi kita belajar dalam keadaan agak laju sedikit lah, tak apa. Okey, okey, baik. So, selepas tajuk nisbah dalam buku teks tahun 4, awak akan belajar tajuk ni, kadaran. Tapi kalau dulu buku teks KSSR yang pertama, abang-abang kita dulu, kadaran ni belajar kat tahun 4. Tahun 5 baru jumpa nisbah. Tapi setelah disemak semula, buku teks awak ni, tahun 4 kenal nisbah, baru kenal kadaran. Darjah 5 nanti, sekarang ni buku teks awak darjah 5 ni kan, awak jumpa lagi nisbah dan awak jumpa kadaran. Lagi baik dia punya susunan dia. Cikgu lagi sukalah buku yang baru ni, buku zaman awak ni. Setelah disemak semua, lagi tersusun, lebih tersusun. Okey, memang bagus. Okey, dan tajuk ni sangat bagus lah untuk kehidupan, bukan saja untuk awak belajar. Untuk awak faham dia berkait dengan kehidupan seharian. Jom kita tengok. Okey, ini contoh dia yang pertama. Okey, kita ada pen stabilo 3 batang, RM3.30. Okey. Pen Faber-Castell 2 batang RM1.80. Okey, bagaimana kadaran digunakan dalam kehidupan seharian? Pernah tak kita pergi kedai, kita ditawarkan seperti ini? Okey, awak nak datang apa? Nak beli pen. Okey, kita ada promosi. Pen Stabilo 3 batang RM3.30. Tapi kalau Faber-Castell ni 2 batang RM1.08. Awak pun tertanya, yang mana aku yang mana aku nak beli ni? Oh, yang ni RM3.30. Mahal, yang ni 2 batang RM1.08. Yang mana satu nak beli ni? Okey, mestilah kita tengok, beli yang 3 batang lah, banyak sikit, betul tak? Beli yang 2 batang lah sebab RM1.08, betul tak? Kita akan tanya macam itu tak? Betul tak? Betul. Dapat, tapi dia murah, ambil yang ni lah. Jadi inilah fungsi kadaran. Okey, jom kita tengok. Okey, Siti ingin membeli 5 batang. Jenama yang manakah lebih mahal? Tapi dalam situasi sekarang ni, Siti nak beli 5 batang. Okey, jenama mana yang lebih mahal? Okey, macam mana kita nak tahu dia lebih mahal? Kita gunakan kaedah unitary. Apa maksud unitary? Mencari satu nilai. So sekarang 3 batang harga dia RM3.30, betul? Betul. Jadi untuk cari satu harga pen stabilo, kita gunakan operasi Bahagi 3. Bila kita bahagikan 3, kita akan dapat berapa nilai dia? Satu batang? RM1. Satu batang jatuh harganya RM1.10. Faham atau tidak? Faham. Ini kita kaedah unitary dalam matematika. Okey, apa itu maksud kaedah unitary? Mencari nilai yang satu. Okey, kita cari sebatang pen untuk pen stabilo ni, nilai sebatang berapa? RM1.10. Okey, baik. So Faber-Castell tadi dia bagi 2 batang je tapi harga dia RM1.08. Jadi kita gunakan kaedah unitary juga. Kita bahagikan, maka kita dapat berapa satu batang untuk pen Faber-Castell? RM90. Satu batang RM90. Jadi kalau awak menjadi Siti, awak nak beli yang mana? Pen Stabilo. Awak nak beli pen stabilo? Pen Faber-Castell. Pen Faber-Castell. Berikan sebab? Sebab murah. Sebab murah, betul lah. Itulah sebab dia. Okey, sebab Siti tadi nak beli 5 batang, betul? Betul. Jadi satu batang pen stabilo berapa ringgit? RM1.50. RM1.10. Manakala pen Faber-Castell satu batang berapa? RM90. Kita darabkan dengan 5 sebab Siti nak beli 5. Maka bila darabkan dengan 5, jenama mana yang lebih mahal? Stabilo. Jadi awak nak syorkan Siti beli yang mana? Faber-Castell. Mestilah awak syorkan Siti. Baik, awak beli pen Faber-Castell, awak dapat jimat RM1. Kalau awak beli pen stabilo, awak kena bayar RM5.50. Kalau awak beli pen Faber-Castell 5 batang juga,
tapi harganya RM4.5. Awak jimat RM1. Awak ada RM1, awak tambah lagi RM1 dapat RM2, boleh beli aiskrim Metropop. Perceraian perlu diperluas. Makan ke awak? Awak dah darjah 5 dah tak tengok Opay Pen kan? Cikgu Saimi kena tengok Opay Pen sebab anak Cikgu Saimi kecil lagi. Tengoklah aiskrim Metropop. Macam-macam. Okey, jelas murid-murid macam mana kadaran dalam kehidupan seharian? Jelas. Okey, itulah kadaran dia. Okey, bagaimana kadaran digunakan dalam kehidupan seharian. Kadaran ni berkait dengan kaedah unitary. Sebut? Unitary. Apa itu unitary? Kita Unitary. mencari nilai yang satu, kemudian kita cari nilai yang dikehendaki. Macam dalam ni, dalam kes ni kita cari harga satu batang pen stabilo, kita cari harga satu batang pen Melakassar, kemudian kita cari 5 pula. 5 berapa? Kalau 5 batang berapa harga dia? Sebab Siti nak beli 5. Sebenarnya kita buat perbandingan lah. Okey, itu penggunaan kadaran. Okey, baik, kita tengok lagi satu cerita. Okey. Vivian membeli satu kek yang beratnya ialah 3 kilogram dan dia memotong kek itu kepada 15 keping. Hitung jisim dalam kilogram dan gram bagi 6 keping kek. Okey, baik, kita tengok. So dia ada 3 kilogram, dia potong kepada 15 keping, betul? Betul. Jadi satu keping jadi berapa berat dia? Ni cara dia. 3 kilogram sifar gram. Kenapa tiba-tiba kat belakang tu tulis sifar? Padahal dia tak ada sifar pun ni. Kenapa dia tulis kat dalam ni? Sebab dia nak dalam gram sekali. Sebab dia nak dalam gram. Betul, Tahniah. Sebab dia nak dalam kilogram dan gram. So siapa yang kena buat ni? Saya. Saya yang kena Buat. Saya yang kena buat. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, so pertama sekali 15 darab sifar. Kenapa dia ambil sifar? Sebab yang sifar 15 tak ada tak ada 3. Tak ada 3 kan? Paling kecil kena ambil sifar lah. Jadi sekarang ni kita ada 3 kg kat sini, betul? Betul. Macam mana cara nak hilangkan 3 kg? Tambah dekat gram. Bagus. Siapa nama Suriana ni? Cikgu dah lupa dah lama tak sebut nama awak. Nama apa? Syahrul Darwish. 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 Okey, Tahniah. Kita bawakan dia ke rumah Gram. gram. So, dia bawa rumah gram jadi berapa? 3,000. 3,000. So kita tambahkan dengan sifar-sifar, jadi berapa nilai dia? 3,000. 3,000 lah. Ni dah tak ada dah tak ada. Nak tambahkan dengan yang sifar-sifar yang saya buat tadi tu. Okey, so sekarang 3,000. So 15 darab berapa dapat 30? 30 sifar tolak sifar-sifar. Yang ini cikgu nak tegur murid-murid. Cikgu dah tanda buku anak murid cikgu. Ramai yang tak selesaikan ni. Nampak tak sifar 2 belakang ni? Nampak. Baru ni cikgu suruh anak-anak murid cikgu buat dalam buku tulis. Bila cikgu ambil, cikgu semak. Ramai cuai. Kenapa? Dia terlupa nak selesaikan. Cikgu cakap, cikgu pesan, cikgu ingatkan. Okey? Dalam bahagian bentuk lazim, jika dekat belakang tu ada nombor sifar, wajib diturunkan dan diselesaikan. Dengar tak apa cikgu cakap? Dengar. Senang je sifar ni sebenarnya. Atas ambil sifar, bawah ambil sifar. Betul tak? Betul. Kamu juga turunkan sifar, letak sifar, bawah letak sifar. Sifar tolak sifar, betul tak? Betul. Saya selalu murid cuai. Bendanya senang tapi dia tak selesaikan. Dia ingatkan dah selesai. So tolong ingat. Dalam bahagi bentuk lazim di kat belakang kalau ada sifar, mesti Selesaikan. selesaikan. Sekarang boleh tengok. Tadi 15 keping berapa kg? 3 kg. Bila kita dah gunakan kaedah unitary, kita mencari nilai yang satu. Keping. Berapa dapat? 200 gram. Satu keping tu 200 gram. Kalau cerita pen tadi, Siti nak beli berapa keping? Berapa keping? Siti nak beli berapa batang? 5 batang. Tapi dalam cerita Vivian? Dalam cerita Vivian ni, dia nak berapa keping pula? 6 keping. 6 keping. Maka kita kena apa? Darab 6. Darabkan apa dengan apa? Darab 200 gram. 6 keping, darabkan dengan 200 gram. So dapat berapa? 1 kg 200 gram. 200 dapat 1,200 gram. Betul tak? 6 darab 200 dapat 1,200 gram, betul? Betul. Macam mana boleh jadi 1 kg 200 gram?
Sebab dia nak dalam kg dan gram. Betul. Dan ada 200 gram, betul? Betul. Betul. 1000 gram sama dengan 1 kg. 1 kilogram. kg. 1 kg duduk kat kg, gram. Duduk dekat Macam gram. gram. Jadi jawapan dia isim dalam kilogram dan gram bagi 6 keping kek ialah 1 kilogram 200 gram. 1 kilogram 200 gram. So sekarang murid-murid boleh nampak tak macam mana kaedah tajuk kadaran ini berfungsi? Nampak. Boleh. Okey, so ini pengalaman dia. InsyaAllah minggu depan cikgu akan buat kelas lagi tajuk nisbah dan kadaran tapi gunakan buku teks tahun 5. Boleh? Boleh. Tahun 4 punya ada nisbah dan kadaran juga tapi dia punya label bawah sikit. Yang ni malam ni cikgu ulang kaji yang tahun 4 punya. Dia bawah sikit. Yang tahun 5, minggu depan cikgu akan buat kelas. Nak kelas lagi tak minggu depan? Ulang kaji? Nah. Okey, kalau nak nanti cikgu buat, okey? So, itu saja malam ni. Kita buat ulang kaji tajuk nisbah dan kadaran. Gantikan yang tahun lepas kita kelam kelibut cuti COVID-19. So, cikgu harap dah selesailah tanggungjawab cikgu. Cikgu harap murid-murid dapatlah ilmu ni dan kita akan buat kelas minggu depan untuk betul-betul topik yang tahun 5 punya, tajuk nisbah dan kadaran. Tapi kita tengok masalah. Mungkin tahun 5 ni cikgu akan fokus nisbah, kadaran. Cikgu tak campurkan macam malam ni. Jelas murid-murid? Jelas. Okey. So, terima kasih. Alhamdulillah. Tahniah. Ada berapa orang ni? 20. Ramai ya. Okey, baik. Jangan keluar dulu. Cikgu nak screenshot boleh tak? Okey. Sebelum tu ada pertanyaan tak? Boleh? Boleh? Okay, kalau boleh sekejap cikgu nak screenshot ramai. Jarang-jarang berlaku. Tak payah duduk tak payah on gambar. Sebab cikgu nak masuk dalam YouTube. Aiman Aziz perkenalkan tak payah. Aiman Aziz dah nak masuk tidur lah. Alah, siapa dah terkeluar dah seorang. Okey, cikgu nak screenshot. Okey, tak payah on kan Okey, terima kasih semua. Alright. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada cikgu. Ada. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi Okay, bye. Assalamualaikum. Malam. Okey, pergi sekolah esok.